Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ya. Bunyi. Bau bunyi. Tak apa. Nak dengar apa tak apa kaya. Apa sih? Lagi dengar apa ya? Kenapa? Orang lebih tinggi lagi. Nak lebih Penang. Oh iya kah? Bagai. Nak ke mana? Baik tuan-tuan. Dengar. Ni dua-dua fungsi ya? Okay. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana? Bawah nombor 1. Kitab yang tinggi seperti Ihya Ulumuddin. Ni kita masuk cerita bab kitab Ihya Ulumuddin. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darin, kata pengarang. Baik. Jadi disebut sambungan dia lah, disebut yang atas tu disebut ada daripada kitab yang rendah, maksudnya kitab fiqh, kitab perbahasan hukum fiqh. Fiqh ni hukum hakam lah. Hukum hakam semayang, hukum hakam puasa, haji, hukum fiqh kita panggil. Fiqh tu maksud dia faham. Kefahaman tentang ilmu agama, tentang hukum hakam. Dia bukan akidah lain. Akidah kefahaman tentang apa? Tentang apa? Kepercayaan kita dengan Tuhan. Betul tak? Itu akidah. Apa yang kita nak imani dengan benda-benda gaib. Itu akidah. Satu lagi adalah kefahaman tentang ilmu tasawuf. Nanti dia akan sebut, akan datang kot tasawuf. 3 tu yang penting. Tasawuf ni pula merujuk kepada kita mendidik jiwa menjadi jiwa yang baik kan. Yang ni sebenarnya yang banyak feel tang hak 3 ni. Sebab tu kita akan tengok banyak ada orang kadang-kadang ada ilmu tapi akhlak tak ada. Betul tak kan? Bukti akhlak tak ada ni mudah menghina ulama. Betul tak? Itu bukti dia lah. Walaupun dia ada ilmu tapi cepat merendah-rendahkan ulama. Baik tuan-tuan. Jadi kita tengok yang pertama Iqna, ini kitab yang rendah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, untuk memahami hukum hakam. Dan kitab yang pertengahan seperti Fathul Wahhab pertengahan. Dan kitab yang tinggi seperti Tuhfah ni tinggilah. Tuhfah ni karangan Ibnu Hajar Al-Haythami. Besar kitab dia. Penuh syarat dengan dalil Quran, hadis, semua ada dalam tu. Baik, kemudian dan Nihayah karangan Syekh Ramli rahimahullah. Ada yang lagi tinggi lagi, ada lagi. Dan Ihya ni tinggi, ada yang lagi tinggi. Yang lagi tinggi lagi Imam Nawawi lah. Imam Nawawi Rawdatul Talibin, Majmu' Syarah Muhazzab. Daripada situlah Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar ambil pada situ. Jadi kita tahu boleh sebut Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, dia ambil daripada kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi dia susun balik mazhab Syafi'i dengan susunan yang cantik daripada kitab Imam Nawawi yang besar tu, yang sangat banyak. Yang Imam Nawawi saya pernah sebut kat tuan-tuan, dia meninggal umur 45, tak dan kahwin. Dan dia kalau ikut apa yang ditulis tangan tu lah, kitab ditulis tu, puratanya sehari 16 muka surat sejak dia lahir. Ni purata walaupun sejak lahir dia tak tulis lah. Betul tak kan? Sampai dia besar. Tapi disebabkan banyak dia tulis tu, kalau kita bahagi hari-hari dia tu, hari-hari hidup dia, seolah-olah sehari 16 muka surat dia tulis. Imam Nawawi rahimahullah.
Dia juga ulama kita besar, dan dia juga akidah macam kita, Al-Asy'ariyah. Gitulah, antara ulama Asy'ariyah yang besar lah. Sebut Asy'ariyah ni tuan-tuan lah sifat 20 macam kita mengaji lah tuan-tuan. Di Nusantara dan hampir seluruh dunia, tuan-tuan pergi kat mana-mana lah, kebanyakan tempat Asy'ariyah lah. Terutamanya Zaitun, kemudian Al-Azhar, kemudian Syria tu boleh hampir kata semua. Gitulah Syria. Yaman, kebanyakan negara-negara Islam. Kecuali Mekah Madinah, lain lah sikit. Kalau Malaysia ni satu tempat lain sikit. Mana? Ujung jauh. Betul tak kan? Lain sikit. Tapi walaupun dia lain, buku teks tak boleh ubah. Betul tak kan? Buku teks, kafar, apa semua ni masih lagi ikut aliran kita lah. Aliran yang sama, mengenal Tuhan dengan sifat 20. Baik. Jadi dan ihya. Ihya juga yang tinggi lah ni. Yang tinggi. Kalau tuan-tuan pernah mengaji kitab Hidayatus Sibyan, Matla'ul Badrain, pernah kan? Ustaz-ustaz mengajar kan? Kadang-kadang orang tanya mana dalil, betul tak kan? Dalil apa semua. Tuan-tuan, bukan tak ada dalil dia banyak dalam kitab Tuhfah Nihayah, dalam kitab Fathul Bari, Bulughul Maram, dalam kitab Syarah Muhadzab, dalil penuh mazhab Syafi'i ni. Cuma bila penuh dengan dalil tebal, kita ni agama kita kena mudahkan. Betul tak? Ada orang dia nak tahu hukum hakam, betul tak? Apa hukum sekian, kita jantarkan hadis, betul tak? Apa hukum makan daging, kita makan daging, kita ambil wuduk, kemudian kita makan daging yang dibakar atas api, boleh kena ambil sembahyang ke tak kena sembahyang dah? Tak perlu kan ikut jumhur. Tapi dalam mazhab Hanbali kena. Kalau makanan daging, kita ambil wuduk, betul kita makan makanan yang yang disentuh api, mimassatin nar, kena. Nak cerita panjang lah. Kenapa jumhur kata tak kena, Hanbali kata kena, betul tak kan? Semua ada dalil, tapi dalil yang kuat jumhur lah. Memang ada hadis dia, tapi hadis telah dinasahkan oleh hadis yang lain. Sebab tu bila dalil pun dia banyak tafsiran, betul tak? Banyak tafsiran, banyak interpretasi dia, betul tak? Masyarakat fikir macam mana, betul tak? Jadi nak mudahkan, ambil ismayang sapu kepala banyak mana, betul tak? Dalam Quran kata wamsahu biruusikum, sapu kepala, betul tak? Kita macam ni, 3 helai rambut lepas dah. Ada orang satu mazhab setengah, satu kepala. Mazhab Maliki satu kepala. Hanbali dengan Hanafi sebahagian besar kepala. Kita macam ni, sah lah. Pasal apa jadi lagu tu ustaz? Panjang cerita, betul tak? Pasal apa sentuh isteri batal tak batal? Panjang cerita tuan-tuan. Bersemayang, baca bismillah kuat ke tak kuat? Betul tak? Kalau orang tanya nak baca kuat tak kuat, ustaz jawab mudah, baca kuat. Kita betul tak? Kita baca kuat. Malah yang baca kuat ni bukan sikit. Majoriti umat Islam banyak baca kuat. Sebab umat Islam paling ramai di Indonesia. Indonesia majoritinya mazhab Syafi'i, betul tak? Paling banyak umat Islam Indonesia 200 juta lebih. Semayang majoriti semua bismillah kuat. Kita bismillah kuat, tapi perlis tak kuat kan? Kita tak kata salah tak kuat tu. Tapi bila orang tanya, kita kata macam tu lah, bismillah kuat. Senang tak? Senang cerita kan? Mudah kan? Kalau nak cerita dalil, dia jadi pertembungan. Satu riwayat kuat juga kata Nabi bermula dengan bismillah. Satu riwayat yang kuat lagi kata Nabi bermula dengan alhamdulillah. Dalam setengah ulama pandangan Nabi pernah mula dengan bismillah, ada yang kata bermula dengan alhamdulillah, bismillah baca senyap, sir. Ada pandangan nak cerita perbahasan buat apa masyarakat, nak amal satu, betul tak? Yang perbahasan dalam ni di mana orang yang khusus di bidang tu, betul tak? Bidang apa-apa. Kalau orang ambil fizik, dia khusus bidang fizik, betul tak? Orang ambil bidang syariah lah. Tapi untuk masyarakat awam, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan susahkan. Walaupun ulama dah mudahkan dah ni, mudahkanlah, tapi kadang-kadang tak mengaji juga pun, betul tak? Tak mengaji juga walaupun dah dimudahkan. Cuma kadang-kadang orang tanya, jadi isu itu nak tanya dalil, betul tak? Apa dalilnya? Naknya dari segi adabnya kurang lah, betul tak? Dari segi adab. Saya mengajar dalam kelas, budak ni ikut jenis budak-budak jenis tengok YouTube, suka ustaz-ustaz yang macam Wahabi lah tuan-tuan, macam itulah kita sebut ustaz Wahabi ni, yang mana dia masalah nombor satu Wahabi, masalah dia dari segi adab. Nombor satu masalah dia adab. Sampai Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah disebut,
Dia meninggal dah dalam Dalam Putih. Dia jumpa ramai pendakwah seluruh dunia sebut gerakan Wahabi ni. Dia gerakan Wahabi ni tuan-tuan, dia bukan sekepala, dia tak sama kepala dia, lain-lain. Madkhali lain, Sururi lain, Qurtubi lain, bukan satu kepala. Hatta Dr. Zakir Naik dia tak mau gelar diri dia Salafi. Dr. Zakir Naik, tahu kan? Dr. Zakir Naik pendakwah terkenal India hebat tu. Sebab dia jumpa di belah apa? Di belah Eropah, belah sana tu, dia jumpa Salafi yang saling mengkafirkan. Ada kata-kata dia terkejut. Jangan kata dia menyerang amalan-amalan orang tua kita. Sama-sama depa. Sama-sama depa. Qurtubi, Sururi, Madkhali saling mengkafirkan. Subhanallah. Sampai sekarang terzakan nak sebut subhanallah. Tak sama. Bukan depa sekali lain. Madkhali lain aliran depa. Cuma budak-budak tak tahu apa, tengok YouTube seronok kan, ada hujah dalil, betul tak? Dia buat main dalil. Kadang-kadang ada ulama tak terima dalil tu, betul tak? Macam saya sebut kat tuan-tuan kan, macam puasa 6, kita semua puasa 6. Tapi jangan pelik kalau mazhab Maliki tak puasa 6, betul tak? Tapi kita tak bawa dalam masyarakat. Tapi kadang budak Wahabi bawa, betul tak benda tu? Bukan dia tak amalkan hadis tu, sebab dia anggap ada hujah lain yang dia amalkan. Dia panggil dalil yang tak disepakati. Sebab tu kita tak bincang dalil. Dalil ni banyak dan berbeza dan diiktiraf. Satu dia bagi contoh yang puasa 6 dulu kan. Kadang-kadang ada ustaz kata okey, puasa 6 ni maknanya adalah apa? Makruh. Kadang-kadang budak ni, satu kadang-kadang memang Wahabi. Satu lagi budak-budak yang dia suka tunjuk hebat. Betul tak? Dia buat kacau dalam masyarakat. Ini tak bagus. Hukum dia haram. Dia panggil bawa fitnah dalam masyarakat. Betul tak? Masyarakat dengar jadi kacau bilau. Jadi haru. Puncanya ada hadis jelas, puasa 6 hadis jelas. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, majoriti ulama puasa 6 sunat, dapat pahala macam setahun puasa. Betul tak? Tapi dalam mazhab Maliki yang berada di Mauritania, di belah Afrika, yang berada di Maghribi, kawan saya Maghribi pun saya tanya puasa 6, dia memang dia kata tak tanyalah, dia ada kat sekolah, dia kata tak tanya, duduk kat Junjung ni, kahwin dengan orang Malaysia. Junjung kan, tak jauh dengan tuan-tuan ni, ikut Valdo ni. Jadi dia beritahu katanya puasa 6, dia kata tak tanyalah dia. Saya tahu memang depa amalan depa begitu. Punca dia apa? Imam Malik lahir pada tahun 93 ataupun 92 Hijrah di Madinah. Dia Imam Darul Hijrah, orang panggil Imam Kota Madinah. Waktu Imam Malik lahir dengan Rasulullah wafat tak jauh, lebih kurang dalam 80 tahun ya. Rasulullah wafat 80 tahun, lahir Imam Malik. Imam Malik membesar di kota Madinah, lama dia duduk di kota Madinah. Dan dia tengok kota Madinah ni, dan kubur dia pun di Baqi' di Madinah tu. Dia tengok di Madinah ni, dia tengok amalan penduduk Madinah. Dia seorang pegang, dia panggil sumber hukum dia Amal Ahlul Madinah, amalan penduduk Madinah. Bukan sekarang tuan-tuan, dulu zaman dia sekarang dah konsert lah haru dah tuan-tuan, betul tak? Teruk lah tuan-tuan, memang bukan teruk sikit lah. Tak boleh nak pegang, memang teruk sungguh lah. Walaupun saya tahu ada yang tak masuk dengan Saudi yang cuba mempertahankan, jelas dah, betul tak kan? Jelas lampu terang bersuluh dah, haru dah, tak macam dulu kan. Dah jadi karut-karut dah. Baik, jadi tuan-tuan, sampai ada ulama yang tegur, ulama saya tegur dan ditangkap, diancam. Baik, jadi tuan-tuan, Imam Malik tengok zaman dia, orang tak puasa 6. Zaman Imam Malik tu sampai dia meninggal pada tahun 179, orang tak puasa 6. Penduduk Madinah memang tak puasa 6. Jadi Imam Malik menjadikan amalan penduduk Madinah lebih tinggi daripada hadis riwayat ahad. Bukan hadis mutawatir. Riwayat ahad ni maksud dia daripada Nabi kepada fulan sampai pada Imam Bukhari ke Muslim ke. Tapi dia punya perawi tu tak ramai, mungkin dalam 2-3 orang, tak capai mutawatir. Jadi amal penduduk Madinah lebih kuat daripada hadis. Boleh tak? Ya? Itu cara dia istinbat hukum. Yang ni jumhur ulama tak pegang. Tapi mazhab Maliki pegang sampai hari ni. Sampai hari ni pegang. Adakah kita kata dia sesat? Tak sesat. Itu alasan yang kukuh di sisi Allah, betul tak? Tapi kita juga alasan kukuh, kita ada riwayat hadis, betul tak? Daripada Nabi SAW, riwayatnya sahih. Cumanya tuan-tuan, buat apa kita bawa masyarakat? Betul tak? Buat apa? Hatta kalau saya pergi Maghribi, kawasan Imam Maliki di sana, kita pun takkan sebut apa ni tak puasa 6. Kita takkan sebut. Betul tak? Jangan buat kacau. Kita mengaji ilmu agama bukan nak tunjuk pandai, bukan nak berdebat, bukan nak kacau amalan orang tua-tua, tok guru lama, bukan. Betul tak? Mengaji agama untuk kenal Tuhan, dekatkan diri dengan Allah. Betul tak tuan-tuan?
Itu punca ilmu. Kita mengaji ilmu, kenal Tuhan, tahu cara beribadah, betulkan diri, banyakkan ibadah. Bila kita buat perangai lagu ni, dia tak jadi lagu tu. Mengaji agama pasti nak debat. Betul tak? Dia jadi perangai lagu tu. Lepas tu buat video react. Betul tak? Saya tak katalah semua react tu tak bagus. Ada bagus tuan-tuan, ada yang bagus. Tapi kadang ada yang react yang tak bagus. Nah, saya tengok contoh yang react yang memang cukup tak bagus, yang tak ada adab bagi saya lah. Ketika mana Ustaz Kazim Ilyas, tengok. Kan dia sakit teruk lah ni kan. Doktor pakar kat kepala dia 3, kaki dia pun 3 kaki, tapi tak tahu sakit apa. Jalan tak boleh kan, kaki dia bengkak, muka dia merosak. Memang dia dah pergi jumpa pakar. Tu ustaz tu seorang adalah yang rajin react tu lah. Dia react, dia kata tak pergi jumpa doktor pakar lah begini. Orang sakit, hang tak pergi jumpa dia, mana adab. Betul tak kan? Dia orang tua. Nampak? Kadang sampai kurang adab jadinya. Betul tak? Ada ilmu jadi kurang adab. Itu silap tuan-tuan. Sebab tu saya tengok, lama-lama saya fikir dah, bukan soal kita boleh sebut okey hadis begini, no. Kadang-kadang hadis ni pun sebahagian ulama terima, sebahagian ulama tak terima. Betul tak? Sebab tu bila kita dah amal, sebab kadang-kadang dia kena ada hadis yang bertentangan, pertemuan. Lepas tu nak tahu mana hadis dulu, mana hadis kemudian, mana yang menasah, mana yang tak menasah kan. Macam tadi saya kata makan benda yang dimasak atas api kan. Mazhab Hambali masih pegang, tapi sebahagian pengikut dia tak pegang lah. Pasal apa? Sebab ada hadis katanya dah nasah. Nampak? Ada dalil tapi masih khilaf di kalangan para ulama. Kata dah dinasahkan, dia kata belum. Tapi semua dia iktiraf selagi mana ada hujah yang kuat. Betul tak? Takkan boleh, saya bagi tahu tuan-tuan, kerja yang sia-sia, kerja memecah belahkan masyarakat. Kita nak kumpul dalil-dalil yang kuat, kita buat ini mazhab kita, takkan jadi. Siapa cuba, dia akan memecah belahkan masyarakat. Itu yang saya beritahu. Sebab interpretation dia memang berbeza. Pada zaman sahabat dah berbeza. Zaman Imam Syafi'i 1000 tahun lepas berbeza. Tapi kena menghormati. Betul tak? Saling menghormati. Iktiraf tuan-tuan. Selagi mana dia ada alasan yang kukuh yang diiktiraf. Kita tahu dalil dia pertama Quran, hadis, ijma', qiyas. Lepas tu ada dalil yang masih diiktiraf tapi tak disepakati. Istihsan, masalihul mursalah, amalul ahli Madinah. Betul tak? Kalau dah ada semua dalam ni, kita akui. Betul tak? Tak perlu kita panjang, okey, dalil ni lebih kuat, dalil ni lebih kuat. Kalau tuan-tuan tengok dalam contoh YouTube lah, kan banyak ustaz-ustaz muda kan. Okey, dalil ni lebih kuat, dalil ni lebih kuat. Lebih kuat dalam pandangan hang. Dia, itu jawapan dia. Tak ada ulama ni, ya, lebih kuat dalam pandangan ulama tu. Boleh, itu jawapan dia. Lebih kuat dalam pandangan dia, tak lebih daripada itu. Hatta kita sampai pada kita hari ni semua mulai riwayat. Sampai saya ingat dulu saya mengaji di universiti, ada seorang kawan saya, dia kata apa? Dia tak ikut mazhab Syafi'i, dia tak ikut mazhab Hambali, dia tak ikut mazhab Hanafi, Maliki, dia ikut mazhab Rasulullah. dia inilah orang yang hidup dalam ilusi tuan-tuan. Hidup dalam ilusi tuan-tuan. Dia bukan bertemu dengan Rasulullah SAW, betul tak? Dia tak bertemu dengan Rasulullah. Sebenarnya dia ikut siapa? Dia ikut mazhab buku yang dia baca. Betul tak? Itu yang betul, yang bukan jumpa Rasulullah pun. Kalau penulis buku kata ini hadis dia sahih, betul tak? Contoh, saya bagi contoh, di Arab Saudi ulama sana sangat berpegang teguh haram muzik. Macam kita lah dulu, ulama-ulama dulu kan, pak mazhab haram. Siapa kata halal ni macam menghampiri sesat ataupun sesat. Tapi perlih dia kata macam boleh, betul tak kan? Dia lain lah tu. Ada seorang imam Masjid Haram nama dia Kabbani, Hisham kan nama dia Kabbani kot. Kabbani tu dia kata boleh. Dia kena hentam habis-habisan walaupun dia aliran Wahabi juga, Salafi. Tak boleh. Betul tak? Pertemuan lain. Beza. Hatta ibu dan ayah Nabi SAW dalam syurga, dalam neraka. Betul tak? Ada hadis sebut dalam neraka, ada tak? Ada. Ada hadis tapi ulama bahas hadis tu. Riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan ayah dan ibu Rasulullah dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam mana tuan-tuan? Ada hadis. Hadis ni daripada Nabi, bukan terus ke kita tuan-tuan. Daripada Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, baru sampai kepada buku tulis. Boleh Jadi sebab tu kena tengok banyak sudut hadis ni. Boleh jadi ada benda yang tak kena dalam, kalau silap bercanggah dengan Quran, boleh jadi silap ketika mana penyampaian. Betul tak? Saya bagi satu hadis yang mana sahih tapi tak boleh kita pegang.
Contoh, Nabi sebut dalam riwayat Imam Abu Daud rahimahullah, al-wa'idatu wal mau'udatu kiltahuma finnar. Anak, mak yang tanam anak zaman jahiliah dulu kan, tanam, mak yang tanam anak tu hidup-hidup kan, dapat anak perempuan tanam. Ataupun ayah kan dulu-dulu buat macam tu zaman dulu kan. Lah ni masih ada di India, Pakistan kan. Kalau yang susah-susah depa memang dapat depa tanam hidup. Masih ada lagi di India dan Pakistan. Kalau keluarga susah dapat anak perempuan, kadang depa buang tu di pembuangan sampah. Sampai sekarang masih ada. Sebab depa ingat anak perempuan tak boleh nak tolong depa. Susah nak bela. Jadi dalam hadis ni sebut yang menanam anak perempuan waktu kecil tu, wal mau'udatu, dan anak yang ditanam, kiltahuma finnar, dua-dua dalam neraka. Nak jawab macam mana? Hadis sahih. Sebab kita, hatta para ulama, bukan kita dengar direct pada Nabi SAW. Betul tak? Ni tiba-tiba main zaman ni, saya mazhab Rasulullah. Benda hang cakap ni. Nabi dah kata al-ulama warasatul anbiya. Betul. Nabi suruh ikut ulama. Betul tak? Saya tengok kadang-kadang orang yang terikut Wahabi ni, ulama yang dia pegang, dia puji melangit. Betul tak? Ulama yang dia tak pegang, ulama pun boleh jadi salah. Ulama yang hang pegang tak boleh jadi salah. Betul tak? Tak boleh jadi salah. Ulama boleh jadi salah. Dia memang ulama yang hang pegang boleh jadi salah. Saya mengajar dalam kelas budak terikut Wahabi ya, budak. Saya kata kalau nampak hantu, cakap apa tuan-tuan? Nampak hantu, malam tidur nampak hantu. Kita kata, ada ulama sebut al-anuka bila'natillah. Kita kata kat dia, aku laknat hang dengan laknat Allah. Bila kita sebut lagu tu, biasanya hantu ni hebat lagu mana dia akan tersentak bila kita sebut lagu tu. Dia tak boleh buat apa lah. Kalau kita sebut aku laknat hang dengan laknat Allah, memang itu kata-kata yang sedebu kena atas kepala dia. Jadi budak tu tanya, Ustaz, apa dalil dia Ustaz? Dalil. Saya kata kat dia, saya senang saya pakai Ibn Taymiyah. Sebab Ibn Taymiyah memang Ibn Taymiyah tu jangan main-main lah. Betul tak? Itu kira nombor wahid lah bagi dia, nombor satu. Saya dalam pegangan saya menghormati Ibn Taymiyah, dia ulama. Sebahagian dia kata ulama, cuma dia mazhab Hanbali, itu je. Ada sebagian orang yang mengkafirkan dia, saya tak nafikan. Ada ulama mengatakan dia musyabbihah, ramai juga sebut. Ala kulihal, saya ambil jalan selamat, ambil pandangan ulama yang bersangka baik dengan dia. Bersangka baik. Malah di Ibn Taymiyah juga pernah menyatu padukan umat Islam. Saya bagi contoh Ibn Taymiyah. Saya dengar Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni, saya tanya Tok Guru, ramai agak Tok Guru, antaranya Tunggu Saleh Musa Sik tu kan, dia memang dia tak terima Ibn Taymiyah, dan disebut Ibn Taymiyah adalah musyabbihah. Bukan dia, ramai yang ulama sebut. Memang ramai ulama. Kalau di Syria tu ramai yang tolak dia. Walaupun dia di Syria, ulama yang tolak dia ramai, rot dia. Tapi kalau Saleh Haji Ahmad masih hidup lagi, dia mana? Dia tak sebut begitu. Dia sebut Imam Ibn Taymiyah adalah Syekhul Islam, dan zaman ni cuma zaman tu kerana apa? Kerana mazhab agak kuat kan. Dia mazhab lain, pertemuan mazhab. Jadi dia pun dihukum. Sama Dr. Ali Jumaah, saya anggap dia Syekhul Islam, cuma dia manusia, ada benda salah, ada benda betul-betul lah. Yang salah kita tak ambil, yang betul kita puji lah. Dan zaman dia berjaya menyatukan umat Islam untuk menentang Tatar. Bagus tuan-tuan, bukan tak bagus. Urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, moga Allah ampunkan dosa dia. Itulah kita sebut. Cumanya kita tak masuk pada dia. Saya kata kat budak tu, saya kata bab jin ni, dia bukan bab dalil. Bab jin ni bab tajribah, bagaimana kita nak interaksi dengan dia. Betul tak? Dia kan makhluk. Macam mana kita nak berhadapan dengan dia? Kan orang pakai garam kan, garam, moni, tak ada sebut dalam hadis. Tuan-tuan makan Panadol, pening kepala, hilang tak pening kepala? Tuan-tuan pening, makan Panadol, hilang tak biasanya? Hilang. Ada dalam hadis tak? Mana dalil dia? Apa benda hang ni? Ni bukan cerita buat hukum hakam akhirat apa. Ni cara kita interaksi dengan makhluk. Tak faham. Kata ni bukan. Hatta Ibn Taymiyah pada zaman dia, Ibn Taymiyah ni antara ulama yang banyak dengan jin ni, dia pandai lah. Dengan bab jin ni dia pandai. Ibn Taymiyah pada zaman dia, ada orang masuk dalam api tak lut. Tak dia apa? Ibn Taymiyah ambil daun bidara, lumuk kat badan dia. Lumuk. Masuk dalam api, terbakar. Sebab jin dia tak suka daun bidara. Bukan bidara yang buah boleh makan tu. Bidara duri tu kan. Saya kata kat budak tu, ada dalil lah Ibn Taymiyah buat tu. Dia tengah-tengah. Tahu pun, jangan duk tanya dalil sangat. Bukan tak boleh tanya dalil, tapi kadang-kadang adab tu penting. Betul tak?
Adab tu penting. Kena ada adab. Ulama tak bubuh dalil, pertama nak mudahkan kita. Kita bukan ahli dia. Betul tak? Kita nak amal. Betul tak? Nak amalkan saripati inti dia tu. Kalau nak advance sikit, nak dalil bukan tak boleh. Betul, boleh cari. Tapi biar kena pada tempatnya. Betul tak? Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok. Mudah begini tuan-tuan. Kalau ustaz mengajak kita kitab lagu ni, sebaik-baiknya tak perlu tanya dalil, tak apa, cukup. Ni adalah ringkasan daripada Quran dan hadis. Siap semua tuan-tuan. Siap semua, dia ambil saripati dia ambil, bagi kita faham apa yang disebut dalam Quran, di dalam hadis. Kalau nak juga baca kitab lain yang ada dalil dia. Betul tak? Senang dalam kitab-kitab tu. Baik. Jadi tuan-tuan, dan ihya yang terkandung ia di atas 4 rubung. Okey, ada 4 bahagian. Ihya Ulumuddin ada 4 bahagian. Pertama, rubung ibadat, maka terkandung dalamnya 10 kitab. Rubung ibadat yang ni hukum hakam lah, bab sembahyang, puasa, haji, itu rubung ibadat lah. 1/4 pertama bab ibadah, dia ada 10 bab dalam tu, 10 kitab. 10 kitab ataupun 10 bab. Yang kedua, rubung adat, maka iaitu 10 kitab. Adat-adat, kebiasaan. Rubung yang ketiga, munjiat, maka iaitu 10 kitab. Munjiat ni adalah perkara yang menyelamatkan kita daripada neraka. Itu munjiat. Perkara yang menyelamatkan kita. Banyaklah ikhlas, taqwa, sabar, sangka baik dan itu dia. Kemudian yang keempat, rubung muhlikat. Maka iaitu 10 kitab juga. Muhlikat maksud dia yang membinasakan. Yang ni yang bahaya ni. Muhlikat ni bahaya. Memang penting rubuk muhlikat. Banyak orang kadang-kadang dia bagus, tapi bab muhlikat ni dia tak mengaji, dia rosak jadinya. Perkara yang membinasakan. Baik, maka jumlah segala kitab yang terkandung di dalam Ihya Ulumuddin 40 buah kitab. Maka tidak dinamakan seorang itu akan alim ilmu tasawuf itu, melainkan tak dapat tidak mengaji dan amal dalam 4 rubuk dalam kitab Ihya. Mesti ada kitab tasawuf tuan-tuan disebut ni. Tak dipanggil kat ulama, melainkan dia ni menguasai tasawuf. Tasawuf ni tuan-tuan, makna dia orang yang jiwa dia bersih tuan-tuan. Bukan mengaji untuk apa? Berdebat. Kan dalam hadis sebut, man ta'allama al-ilma liyumari bis sufaha. Siapa menuntut ilmu ni sebab nak berdebat dengan orang bodoh. Ngaji-ngaji pasal apa nak pergi debat? Ada member dia seorang duduk kedai kopi sembang agama, pandai tapi tak mengaji. Kan ada orang gitu kan. Jangan layan tuan-tuan. Jangan layan kita merendahkan martabat ilmu. Jangan layan orang lagi tu dia pakai banyak. Betul tak? Pakai banyak, dia menerawang, takkan jumpa tujuan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita berdebat-debat malam ni kuliah. Aku nak pergi cari berdebat dengan dia. Betul tak kan? Jangan. Quran dalam hadis sebut dah. Jangan berdebat untuk ni, dalam sebut dalam Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar juga antara kitab mazhab Syafi'i yang menarik. Kadang-kadang sebut dalil dia. Dia juga ulama al-Asy'ariyah yang terkenal lah. Ni dalam awal mula kitab dia tulis. Siapa menuntut ilmu sebab nak berdebat dengan orang yang bodoh. Ataupun untuk apa? Liyukabira bihil ulama. Sebab nak rasa dia ni pun hebat macam ulama. Di Malaysia ni banyak tok guru, betul tak? Ulama-ulama yang jasanya Allah besar, betul tak kan? Besar jasa dia bagi umat Islam di Malaysia ni, betul tak? Jasa dia banyak. Mungkin anak murid dia dah banyak yang dapat ilmu, jadi orang yang hebat. Tiba-tiba kita nak bagi menuntut ilmu, aku pun boleh challenge betul tak kan? Aku pun boleh ni, aku pun boleh react video dia, betul tak kan? Kadang-kadang react ni bagus kalau berisu-isu tu betul tak kan? Tapi kalau isu yang tak patut react, saya ingat lebih pada kurang adab lah, betul tak? Takut jatuh kepada, kan video orang react lah ni kan, sikit react, ambil kawan ni react. Tuan-tuan rasa bagus ke tuan-tuan? Saya jujurlah, sebagai manusia normal tuan-tuan, sebagai manusia normal, saya mula-mula saya setuju juga kalau macam isu vaksin, anti vaksin apa semua, isu-isu ni kan ke masyarakat, betul lah kepada benda ni. Tapi kalau isu-isu kita ambil ceramah ustaz, kita cari di mana kelemahan, kekurangan, kita dedahkan pada masyarakat. Asalkan tak tahu, kita dedahkan. Hatta ustaz mana-mana pun dalam kuliah dia boleh jadi silap, tak kira aliran mana pun, betul tak kan? Daripada boleh ke tak boleh akan ada silap. Manusia boleh jadi silap. Saya mengajak, katakan saya tersilap, cik orang dengar semua, oh ustaz silap sikit ni, oh react. Kita buat apa sebenarnya?
supaya masyarakat tengok apa ustaz ni saling menyesatkan. Kalau artis-artis buat lagu tu tak apalah, kalau budak-budak TikTok buat lagu tu tak apa, padan ni ustaz. Waktu react kitab penuh kat belakang. Betul tak kan? Oh, bukan tak bagus, tapi patut ke ustaz sama ustaz buat lagu tu? Masyarakat nak percaya siapa lagi? Kalau ustaz tu salah buang, PM lah dia. Betul tak bagi tahu? Dia dah jadi zaman apa? Oh, dia kata apa, kesalahan dia dah tersebar. Sungguh ke tersebar? Berapa orang je yang dalam tu yang dengar? Tu pun kalau faham. Baru ni Ustaz ni, betul tak kan? Isu masalah fizik, kiraan black holes dan sebagainya kan. Jadi katanya ada sikit silap sikit je pun, betul tak kan? Itu pun nak react juga. Allah, Ustaz ni orang yang hebat, betul tak? Banyak jasa dia menyampaikan ilmu. Kalau silap dia cerita bab teori apa, relativity masa, betul tak kan? Hatta bukan semua saintis menguasai pun. Albert Einstein kan baru dapat kajian katanya tentang black holes boleh masuk ni dan sebagainya, masih teori, betul tak? Kalau fakta pun mungkin sebahagian terima sebagai fakta. React juga Ustaz ni silap dari segi kiraan fizik apa semua, punya banyak dia betul, okey, betul tak kan? Tak tengok pun yang salah di highlight kan. Lepas tu kata apa ni cakap bukan bidang, tengok orang dah hina dia. Tang komen, saya tengok tang komen bukan jadi baik, orang hina Ustaz ni, betul tak kan? Padahal punya banyak kebaikan. Mungkin ada kekurangan, mungkin saya buat dia tak setuju dengan Ustaz ni, saya tak buat kerja lagu tu, betul tak kan? Tak apalah, dia banyak kebaikan dia. Bila buat react, tengok tang komen orang maki hamun, betul tak? Orang kata macam-macam. Ni saya tengok, sayang ada ilmu agama tapi kita bawa ke lembah yang tak elok, betul tak kan? Nanti kita risau termasuk dalam liyuka birabihil ulama. Aku pun boleh challenge dia, aku pun tahu hadis ni, aku tahu riwayat ni kuat tak kuat, nak berdebat. Hatta riwayat hadis sekalipun kita tak nafikan, jangan sebut riwayat hadis ni sangkaan, tu memang salah tuan-tuan. Kalau ustaz kata hadis sangkaan, salah. Hadis bukan sangkaan, hadis adalah keyakinan yang pasti tuan-tuan. Cuma kalau tak mutawatir tak jadi kufur, orang tolak fasik, nah, tapi keyakinan yang pasti. Kalau sebut sangkaan tu memang silap lah. Baik, jadi tuan-tuan, hatta hadis pun kadang-kadang perawi hadis siqah tak siqah, khilaf. Ulama ni kata siqah, ulama ni kata tak siqah. Jadi khilaf di situ. Ulama ni kata tak tengok mana kuat. Kalau Ibn Hibban ke, Ibn Hibban dia mutasahil sikit. Khilaf bab. Kadang-kadang bab rawi pun khilaf. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan satu je. Janganlah bila kita dengar satu ustaz kat YouTube kata dalam hadis ni lebih sahih, hadis ni tidak sahih, oh kita dah silap amalan. Jangan. Saya ingat dulu Datuk Harun Sani meninggal dah rahimahullah kan, Mufti Perak, dia pernah cerita jadi di Kuala Lumpur. Suami dia kerja, isteri dia duduk rumah, jenis mengaji kat YouTube. Baguslah mengaji YouTube, tapi mengaji ustaz-ustaz yang apa, ustaz-ustaz tu lah tuan-tuan. Malah sebut lah tuan-tuan. Jenis dalil lah, baguslah dalil ni, tapi dalil dia baca dalil yang dia pegang, betul tak? Tak baca dalil orang lain, baca dalil hang ya. Tak apalah. Lepas tu rupa-rupanya satu dah suami dia duduk sembahyang masjid. Duduk sembahyang masjid, selalu sembahyang subuh, sembahyang masjid. Satu ketika hujan, tak boleh pergi masjid, sembahyang di rumah dengan bini dia jadi imam, sembahyang subuh. Bila bangun kunut, betul tak kan? Dekat kedua bini dia kata, bang mana boleh kunut ni bid'ah. Tengok, nampak tak? Walaupun mereka yang hak dakwah ni kata kami tak ada apa, kami hanya sekadar begini. Memanglah, betul tak kan? Kesan dia di sebaliknya, betul tak? Yang kita tak nampak. Jadi disebut macam tu. Dan bercerai, talak 3, cerai terus. Pasal bini dia macam-macam kata ni bilang sesat apa semua, nampak tak? Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, Dr. Said Kamali, tuan-tuan boleh tengok pendakwah terkenal di Maghribi, terkenal kan di Maghribi. Said Kamali masih ada umur dalam 40-an ataupun 50-an, hebat dia, mengaji merata. Dia sebut yang berlaku di belah Morocco lah, Maghribi. Dia pun mazhab apa? Maliki kunut sebelum rokok. Kunut tapi sebelum rokok. Kita waktu iktidal kan, dia pun sebelum rokok. Ada satu orang muda ni, biasalah balik mengaji, orang muda, misalnya orang muda betul tak? Yang buat kerja lagu ni orang muda. Dia balik kampung, dia tengok dia mengaji kunut bid'ah, betul tak? Kunut bid'ah. Tak apalah, saya dekat universiti pun dulu Syarah pernah bagi tahu masa kat UM, dia bentangkan hujah apa kunut dengan tak kunut. Betul dia kata apa, kunut apa yang mengatakan kunut ni sunnah, mengatakan tidak ada kunut ni dalil dia lebih kuat, dia kata. Tapi saya tak berubah pun. Pasal tak berubah, kuat dalam pandangan doktor lah. Itulah, betul tak?
Faham kan doktor? Ni ulama ni bukan sikit. Ulama mazhab Syafi'i kalau nak bukan satu, punya ramai. Betul tak? Bukan calang-calang. Al-Hafiz pun ada macam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haythami juga Al-Hafiz. Imam Nawawi ni bukan calang-calang ulama besar, min kibaril ulama. Kalau ada tuan doktor kata 10 PhD pun okey, ni dalil kuat pandangan tuan doktor. Betul tak? Saya hormat dia syarah, takkan saya tak hormat. Tapi baby dia macam tu lah tuan-tuan. Saya ingat Dr. Ismail Kamus, doktor pula, tuan guru Ismail Kamus kan, rahimahullah, meninggal lah. Dia saya lupa, saya cerita Ustaz Dr. Sa'id Kamali tu. Jadi pemuda ni balik, dia kata dia tengok orang kunut, dia kata imam jangan kunut, bid'ah. Imam kunut juga, dia kata jangan kunut imam, bid'ah. Imam kunut juga, dah mazhab Maliki begitu. Bukan 1, 2, 3 masjid, jutaan rakyat yang bermazhab Maliki begitulah. Yang berkunut ni bukan seorang dua, jutaan yang bermazhab Syafi'i. Betul tak? Janganlah kita bawa benda yang menimbulkan keresahan. Buat apa? Jadi apa dia, bila dia tengok tak mau dengar, dia pun merajuk, dia pun tinggal kampung dia. Lama dia tinggal, apa bulan dia tinggal. Lepas tu dia balik-balik lah kampung dia. Balik-balik tengok-tengok imam tu duduk macam biasa lah kan. Kita semayang subuh tetap juga apa, berkunut. Dia kata apa? Wahai kafir, hang kunut lagi ke? Kafir terus dia bagi. Nampak? Dia spesies macam tasawuf ayat acak tu lah. Lebih kurang tu lah. Orang negeri mana tu? Gimana yang kata tasawuf ayat acak? Tengok. Jadi lagu tu betul tak kan? Kadang-kadang tak malu. Tapi bila kita tengok satu sudut macam bagus, betul tak kan? Baca hadis, baca sudut tu bagus. Tapi kadang-kadang muhlikat ni, benda yang menghancurkan. Untuk menghancur ni tak perlu banyak. Satu benda kita buat ranap, bahaya. Sebab tu kadang-kadang saya mengaji, saya pun berhati-hati. Bila ulama berhati-hati, betul tak? Tu orang panggil luhum ulama masmun. Masmum. Daging ulama ni beracun. Kita mengumpat orang macam kita makan daging orang, betul tak? Kita hina ulama, kita kutuk ulama macam kita makan daging dia. Dan daging dia tu beracun. Mati kita punya hati, mati kita punya roh. Itu yang merepek. Dan ada seorang ulama Wahabi mati jadi atheist, tahu kan? Abdullah Al-Qasimi, saya pernah sebut kat tuan-tuan. Abdullah Al-Qasimi lahir pada tahun 19 berapa tau. Dia daripada Najd. Najd ni memang tempat Abdullah bin Wahab, Muhammad bin Wahab. Dia Najd, dia daripada Najdi tu. Kita panggil apa lah ni? Najd ni panggil Riyadh. Daripada Riyadh tu dia. Mengaji agama macam tu lah. Lepas tu pergi ke Mesir. Tapi otak dia bid'ah. Bid'ah. Mengaji di Mesir, dia tulis kitab hebat-hebat. Hebat-hebat dia tulis. Dia tulis kitab, ada satu anti hadis. Dia tulis kitab lawan anti hadis. Bagus lah tu. Betul tak? Kita tak nafikan lah. Dia tulis kitab hebat. Satu kitab dia tulis tu hebat sangat. Imam Masjidil Haram kata apa? Qasimi ni telah bayar mahar nak masuk syurga sebab dia tulis kitab ni. Hebat sangat kitab tu. Dan pada tahun 1940-an dia jadi ateis. Dunia tak ada Tuhan yang cipta. Asalnya ulama Wahabi piang tuan-tuan. Pure Wahabi pekat, menjadi kebanggaan pada tokoh-tokoh Wahabi Saudi. Sebab dia mai Al-Azhar, dia rot ulama Al-Azhar. Tu bahaya tu. Itu bahaya. Hang tak setuju, adab jaga. Betul tak kan? Adab tak ada. Dia tulis kitab banyak, dia hentam ulama-ulama Al-Azhar. Kata dia duduk, last kali dia mati pada tahun 1990 dan dia tulis kitab lepas tu, kitab merepek lah. Memang dia antara ulama etis Arab yang terbesar. Daripada ulama tu. Dan mengaji hebat sampai ijazah. Boleh hentam pula macam-macam. Ulama-ulama Azhar hentam. Last kali mati sebagai seorang etis. Abdullah Al-Qasimi nama dia. Tulis kitab banyak. Kitab lepas tu dia tulis kitab bab etis banyak. Antaranya Al-Kaun Yu'ariful Ilah. Makhluk lah yang mentakrifkan Tuhan. Maksudnya Tuhan ni tak ada, tapi kita yang cipta dia. Orang Islam kata Allah tu Tuhan, padahal bukan ada pun. Orang Hindu kata yang ni, Buddha kata yang ni, Kristian kata yang ni. Tuhan tak ada, kita yang mendefinisikan bagi ada. Teruk tak? Teruk. Hei, saya tak tahu. Lepas tu kadang dia dalam buku dia tulis apa? Setengah dalam buku dia kata, dia pelik, dia kata, siapa lantik Allah jadi Tuhan? Macam tu. Teruk tak? Itulah punca bila kita kurang adab.
Yang ulama, nampak tak? Risau. Muhlikat ni kenapa mengaji? Kita ambil contoh iblis. Baik dah iblis ni. Saya ingat kalau bab ilmu ni tuan-tuan tak boleh challenge iblis kot. Sebab iblis ni dia baik sampai duduk dalam syurga. Kita duduk baca dalam Quran bab syurga, iblis tengok syurga. Betul tak? Iblis duduk dalam syurga, merasai nikmat syurga, dan dia bercakap dengan Allah. Betul dalam Quran kan? Allah Ta'ala tanya dia balas balik, qala ma ma'naka anta tasjud id amartu. Bercakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, duduk dalam syurga. Kita tak pernah merasai semua tu. Betul tak? Dari segi ilmu iblis lebih. Tapi apa jadi kat dia? Kerana satu benda yang hancurkan dia. Apa dia? Sebab dia sombong. Itu bahaya. Saya berisau kadang-kadang. Mengaji lagi banyak kita baca, ingat ulama-ulama banyak jasa dia. Walaupun dia ustaz kampung biasa, dia mengajak Quran biasa aja, tapi berapa ramai orang boleh baca Quran melalui dia. Betul tak kan? Hormat. Betul tak? Jangan kita tengok silap sikit, apa ahli bid'ah sesat, jangan. Betul tak? Berapa ramai orang boleh baca Quran di tangan dia. Hormat, rendahkan diri. Ni dah ada ilmu sikit, okey lah, ni sombong. Betul tak kan? Tak sedap. Ditipu oleh kata-kata dia. Nabi dah sebut akhir zaman akan keluar apa? Saya tak mau sebut siapa-siapa tentang mana golongan. Semua orang tuan-tuan. Akhir zaman apa? Orangnya apa? Muda, betul tak kan? Saya khruju fi akhir zaman qaumun apa? Ahdasul asnan. Akan keluar akhir zaman, Nabi sebut akan keluar kaum yang ahdasul asnan. Budak-budak muda. Nampak tu bahaya tu. Nabi dah sebut ahdasul asnan. Hadis ni sahih tuan-tuan. Lidah dia apa? Gigi baru lagi. Orang muda, 20-an, 30-an, muda-muda. Sufahaul ahlam, fikiran tak bagus. Ilmu ada. Mungkin dia hafal Quran, mungkin dia hafal hadis, ilmu ada. Tapi fikiran ni bukan nak fikir tentang akhirat apa. Banyak dunia. Fikir nak masyhur, fikir nak terkenal, fikir nak macam-macam. Kemudian yaqulu min kalami khairul bariyah. Cakap bagus, betul tak? Nabi sebut yaqulu min kalami khairul bariyah. Dia punya ucapan lidah. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, dalam hadis ni sahih begini, hadis ni begini, dalam kitab. Yaqulu min kalamihim khairul bariyah. Sembang baik. Bahaya tak? Bahaya. Itu kita risau. Nabi sebut akhir zaman akan ada puak-puak lagu tu. Tapi dia cara nak kenal orang yang tidak ada ihsan pada umat Islam, tidak menghormati majoriti ulama. Betul tak? Dia hormat ulama dia, ulama lain dia tak hormat. Ini silap. Bahaya tuan-tuan. Hormat seluruh ulama. Kasih pada seluruh umat. Baik tuan-tuan, kita dah isyak dah tuan-tuan. Lagi satu saya nak beritahu bab muhlikat ni. Yang ni yang betul yang saya lalui lah sebagai nasihat lah tuan-tuan. Saya mengajak satu masjid. Ada satu jemaah ni bagus. Selalu mai kuliah saya dia ada kan. Kuliah saya dia ada, baguslah. Cumanya jadi yang ni yang saya agak sedih lah. Kuliah selalu dia mai. Satu ketika jadi isunya apabila dia bergaduh dengan seorang jemaah lagi. Dua-dua jemaah bergaduh pasal tanah tuan-tuan. Ceritanya dia nak beli tanah tu. Tiba-tiba tuan tanah tu baik dengan yang jemaah satu lagi. Tuan tanah tu bagi dekat member dia tu. Tuan-tuan jelas Ada dua orang jemaah duduk satu kampung. Dua-dua main kuliah saya. Jemaah yang pertama ni memang rapat dengan saya. Dua-dua rapat. Yang pertama ni pun rapat jugalah. Selalulah minum ayak dengan dia apa. Jadi dia nak beli tanah. Beli tanah, dia berkenan. Tanah tu dekat dengan jalan. Tak ada dia beli, tuan tanah bagi kat member seorang lagi tu. Bagi free. Jadi kalau nak beli tu saya ingat 200-300 ribu. Sejak pada tu perang, bergaduh, tahu. Dia kata dia fitnah kawan dia telah tipu orang tua tu supaya orang tua tu serahkan tanah daripada dia. Saya kata dekat dia mana boleh ke tuan-tuan kita kita guna kuasa kita, tanah orang ambil kat tanah kita, boleh tanpa melalui tuan tanah, boleh tak boleh? Tak boleh kan? Kalau tuan tanah tak sayang tak boleh, betul tak? Saya tak tahu kok pejabat tanah kata boleh, tak boleh kan? Susah betul tak? Kalau orang tua tu tak bagi, mana boleh dapat kat dia? Ini dah jelas sign ada. Sign tanah tu, orang tua tu serah pada dia ada. Pejabat tanah paik untang. Saya kata mana boleh tak ada? Ada sign. Lepas tu dia berkata tak ada ustaz, tipu. Dia menggunakan pengaruh, dia baik dengan orang pejabat tanah. Macam tu lah. Saya macam tak logik kan? Tak logik.
Allah, saya pelik tuan-tuan. Tapi dua-dua ni bagus. Dua-dua menyokong perjuangan Islam apa semua bagus tuan-tuan. Tapi tentang isu ni, dia jadi harta kan. Tak apalah, pendek cerita tuan, dia benci sungguh kawan tu. Tanah tu besar 2 ekar lebih kan. Ya. Dia benci sungguh, dia kata macam-macam tiap tuan-tuan. Bergaduh ni dah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun bergaduh, duk mengata dia ni begini. Saya agak sedih pasal semayang berjemaah, main mengaji. Tak apalah, dipendekkan cerita. Mati kawan seorang tu. Tak lama sangat mati. Yang dapat tanah tu. Yang dapat tanah free tu kan. Mati sakit asma kan. Dia kena asma, meninggal. Tak apalah, dah meninggal. Saya ingatkan kawan itu slow lah, betul tak kan? Yelah, kawan dah mati kan, 20 nak dekat 20 tahun bergaduh, kata macam-macam, tiba-tiba mati tak ada minta maaf. Ingatkan dia sedih lah, betul tak? Biasanya kita sedih ya. Rupanya dia jumpa saya tak sedih, lagi dia marah lagi. Saya terkejut, ada orang lagu ni rupanya. Saya kata kat dia, Haji dah. Haji seorang ni dah meninggal dah. Sekurang-kurang Haji tak tengok dah muka dia. Haji tengok muka dia, Haji marah. Dia dah tak ada dah. Saya sembang kat dia tepi kubur. Ni kubur Haji tu. Tempat perkuburan lah. Perkuburan tu adalah Haji yang meninggal tu. Baru meninggal berapa hari. Jadi lepas kuliah tu jumpa dia. Rupanya dia duduk marah lagi. Oi, pelik tu kan. Lepas tu tak apalah. Anak-anak si mati ni baik. Pergi jumpa dia. Tak mau bergaduh dah. Anak-anak si mati jumpa, kata kami, mereka beberapa orang mai, kami minta maaf banyak-banyak lah pada Haji kalau ayah kami ada buat salah kat Haji. Anak-anak ni tak maulah. Dia dah mati kan, ayah pun dah mati. Minta maaf lah kalau ayah kami ada buat salah. Dia kata apa kat anak-anak dia? Aku bukan ada masalah dengan hampa. Aku marah kat, aku ada yang ada masalah aku, bapak hampa tu. Dia nak bapak dia minta maaf. Kawan dalam kubur. Saya fikir, ini manusia apa ni? Kawan dalam kubur. Baguslah keluarga dia boleh mai. Sedangkan dia, anak dia lalu dia maki hamun. Yang seorang ni lah, nombor 1 ni, anak yang si mati tu lalu dia maki hamun. Tapi baguslah keluarga si mati ni, saya pujilah. Kalau kita mesti tobat tak biar rumah dia. Tapi boleh pergi ramai-ramai nak pujuk balik, tak, sudah habis dah kan, ayah pun dah meninggal. Rupanya dia marah balik, aku tak ada masalah dengan ayah hampa tu yang ada masalah. Duk marah lagi. Lepas tu dia jumpa saya, dia cerita, Ustaz, orang yang ambil harta tanah orang ni, nanti keturunan dia semua akan mati lah, apalah macam-macam dia kata. Dia duk cerita kat saya supaya saya sokong dia lah. Saya mana boleh sokong benda ni, betul tak? Benda yang toh cerita mai pada mana, dia duk beranggapan kawan tu rampas tanah sebab dia ada pengaruh di pejabat tanah ni. Saya tak tahu macam mengarut kan. Mengarut, saya kata kalau betul dia rampas, saman lah, betul tak kan? Pergi saman. Tapi tak mau saman. Ada adik-beradik dia yang lain kan, dia pun ada ke adik-beradik kata dia rampas. Saya kata bawa kes ke mahkamah nak lawan, tapi tak mau pula. Betulah sekali dah saya tak layan dia, disebabkan dia harap supaya saya sokong dia lah. Kata yang si mati ni teruk, itulah. Dia nak saya cakap macam tu lah. Dia jumpa saya, dia duduk cerita. Tapi patut ke saya cakap macam tu tuan-tuan? Tak patut, kawan dah mati. Saya tak cakap seperti ini. Dia cakap. Cuma saya kata tak boleh, dia dah meninggal dunia, betul tak? Kalau betul salah, urusan dia dengan Tuhan. Disebabkan saya pun tak macam sokong dia, maka dia pun terus tak main kuliah saya sampai hari ni. Saya kan dia sakit, tengok gambar sihat je. Orang buka grup WhatsApp sihat. Itulah benda yang kita risau. Betul tak kan? Main masjid, mengaji, ada perkara yang menghancurkan kita, rugi. Betul tak? Okey tuan, habis. Akan datang kita sambung di mana tu? Panjang ni bawah tu panjang. Maka 40 buah kitab, maka tidak namakan seorang itu akan alim ilmu tasawuf itu, melainkan tidak dapat mengaji dan amal dalam 4 rubuk di dalam kitab Ihya ini, kerana tiada lafaz ia ialah sebuah kitab tasawuf yang masyhur di dalamnya bumi ini, yang telah dikarang oleh Imam Ghazali. Di situ sampai di Imam Ghazali. Kita akan sambung tetapi hai kaum muslimin. Maksud dia, kata pengarang, tidaklah dikatakan alim sampailah menguasai ilmu-ilmu yang berada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ataupun mana-mana kitab tasawuf. Banyak lagi kitab tasawuf, contohnya Penawar Bagi Hati dan sebagainya lah. Minhajul Qasidin, banyak lagi lah tuan-tuan. Inqazul Himam dan sebagainya.
ataupun Al-Hikam, itu lagi tinggilah. Ya, tetapi tu. Tetapi hai kaum muslimin di situ. Akan datang itu sambung di situ. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf kalau kekurangan dan sebagainya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisal muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an ma tafarraqana ba'da tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.